A'udzubillahi samil minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada sesi kali ini, sesi khas. Alhamdulillah, bersyukur juga kita kepada Allah SWT. Kita masih lagi berada pada hari yang cukup barakah. Kita sekarang ni kita berada pada tarikh rakaman dibuat ini adalah 6 Julai 2022, bersamaan juga dengan 6 Zulhijjah. Mana kita berada pada satu bulan yang cukup dirahmati oleh Allah SWT lah, yang mana kita sedia maklum bulan Zulhijjah ini orang kata satu bulan yang cukup barakah. Kalau dahulu kita berbincang pada bulan Ramadan, pada sesi kali ini insya-Allah kita berbincang pada bulan Zulhijjah. Ada beberapa perkara yang hendak saya tekankan di dalam perbincangan kali ini. Yang pertamanya, kita sedia maklum bulan Zulhijjah ini khususnya pada 10 yang terawal pada bulan Zulhijjah. Ini adalah satu hari yang mana Allah kata hari tersebut adanya keberkatan. Di mana Allah sendiri pun sebut dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ash, demi Al-Fajr dan juga 10 malam. Jadi para ulama tafsir telah membahaskan bahawasanya 10 malam yang dimaksudkan dalam surah Al-Fajr ini adalah merujuk kepada 10 yang terawal pada pada bulan Zulhijjah. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, banyak di dalam hadis yang menunjukkan tentang kelebihan 10 awal di dalam bulan Zulhijjah ini. Jadi berbaki beberapa hari lagi sebelum kita menyambut Aidul Adha, maka bersama-samalah kita memperingatkan diri kita, keluarga kita, merebut fadilat 10 yang awal pada bulan Zulhijjah, di mana siapa yang melaksanakan amal digandakan amalannya. Yang kedua adalah berhubung ibadat yang besar yang kita sedia maklum di dalam bulan Zulhijjah, di mana sebahagian para fuqaha Syafi'iyah mengatakan seafdal ibadat adalah ibadat pada bulan Zulhijjah. Kerana apa? Di dalam bulan Zulhijjah ini ada satu ibadat yang cukup besar, yang kita sedia maklum adalah rukunun min arkanil Islam, satu rukun pada rukun-rukun Islam. Apa ibadat tersebut? Ibadat tersebut adalah ibadat haji. Ini kita dapat lihat bagaimana hari demi hari jemaah kian memenuhi orang panggil Makkahul Mukarramah, sudah mula memenuhi dan telah pun berada di kota Mekah untuk menunggu hari-hari yang orang kata ditunggu-tunggulah untuk melaksanakan ibadat haji. Haji ini adalah satu ibadat yang cukup besar di dalam Islam, di mana dalam sebuah hadis Nabi kata al-hajjul mabrur, hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur ini tidak ada balasan melainkan syurga. Jadi kepada para hujaj kita, kalau kita di Akademi Pengajian Islam ni pun ada 2 orang lah staf kita yang telah pun berangkat menunaikan ibadah haji. Seruan saya kepada bakal-bakal haji ini, pada tetamu Allah ini, supaya kita fokuslah kepada ibadat haji, rebutlah haji mabrur, haji yang cukup orang kata. Kalau kita lihat ini dapatnya orang kata bertemunya 2 fadilat yang besar, di mana hari Arafah jatuhnya pada hari Jumaat. Ada 2 fadilat yang besar, iaitu di mana fadilat pada hari Arafah dan juga fadilat Sayyidul Ayyam, yakni fadilat penghulu segala hari, yakni hari Jumaat. Jadi berhimpun 2 fadilat yang besar. Jadi satu keberuntunganlah bagi mereka yang terpilih nak menunaikan haji. Kita sedia maklum haji ni Nabi kata man hajja falam yarfus walam yafsu raja'a kayami waladatu ummuh. Barang siapa yang mengerjakan haji dan tidak berbuat rafas dan tidak berbuat juga perkara yang yafsu, yang fasik, maka dia akan kembali seperti mana hari yang dilahirkan oleh ibunya. Maknanya apa? Orang yang mengerjakan haji ni, sekiranya dia mendapat haji yang mabrur, maka fadilat dia lahir, dia kembali seperti mana hari dia dilahirkan oleh emak dia. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Dia lahir dalam keadaan yang bersih, yang tidak ada dosa padanya. Masya Allah, ini adalah kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang menunaikan ibadat haji. Kita banyak hari ini gangguan, kalau boleh pada hujaj ni menumpukan fokus penuh hubungan dia dengan Allah SWT.
Hari ini kalau kita dapat lihat bagaimana dalam kegembiraan kita dibimbangi jugalah. Hari ini kita ada orang kata ancaman yang tidak sedar. Duduk upload dekat Facebook, media sosial dan seumpama dengannya. Tak salah nak upload, nak berkongsi kegembiraan kita sebagai jemaah haji. Tetapi jangan pula kita sampai orang kata tergelincir niat ataupun seumpamanya, wa'iyyazubillah. Sama-sama kita fokus pada ibadat yang hendak kita lakukan. Ibadat yang kita hendak lakukan, fokus kepada kita nak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Taala dengan penuh rayuan dan seumpamanya. Mudah-mudahan kita mendapat haji yang mabrur, haji yang mabrur. Di mana kalau kita lihat dalam falsafah ibadat haji itu sendiri, kita dapat lihat banyak yang Allah telah wujudkan dalam falsafah ibadat itu sendiri. Manusia di seluruh dunia berhimpun dalam satu masa yang sama, dalam satu keadaan yang sama dengan pelbagai latar belakang, tapi berjumpa dalam ibadat haji, dan mereka ini tidak lain dan tidak bukan hanya dengan satu matlamat, nak mendapatkan keredaan Allah SWT. Dan pada waktu ini bukan sahaja orang Melayu, Islam sahaja, tetapi seluruh dunia. Sebab itu kalau kita lihat dalam ayat Quran, Allah kata apa? Wa azin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Serulah manusia mengerjakan haji, nescaya mereka akan datang daripada segenap pelosok dengan mengendarai pelbagai kenderaan. Dan mereka datang daripada segenap pelosok dunia lah, dengan tujuan apa? Untuk menunaikan ibadat ini. Daripada sini juga lah kita akan berkenalan siapa sahaja menunaikan haji, maka kita akan dapat lihat bagaimana persaudaraan umat Islam itu sendiri. Orang kata ukhuwah Islamiyah itu akan terbentuk. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, khalaqnakum, kami jadikan kamu min zakarin aw unsa, daripada laki-laki dan juga perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami juga menjadikan kamu berpuak-puak, wa qabaila, berkabilah. Tujuan adalah apa? Untuk kita lita'arafu, untuk mengenali antara satu sama lain. Tetapi kena ingat, apa yang Allah lihat, Allah tidak lihat bangsa, Allah tidak lihat keturunan, Allah tidak lihat warna kulit. Tetapi apa yang Allah lihat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah SWT melihat daripada kalangan kamu ni adalah orang yang paling bertakwa di sisi kamu. Jadi yang mengerjakan haji itu, di samping kita mengenali, kena ingat matlamat haji itu, falsafah ibadat haji itu sendiri. Di mana orang kata ibadat haji ini mengandungi falsafah yang besar lah, sekiranya kita menghayati pensyariatan ibadat haji itu sendiri. Itu perkara yang kedua adalah berhubung ibadat haji. Ibadat yang cukup besar dalam buat umat Islam secara keseluruhannya. Adapun yang ketiga adalah berhubung ibadat korban. Bagi mereka yang tidak mengerjakan haji, janganlah pula. Hari ini kita tengok ada isu sebahagian yang tidak dapat mengerjakan haji, yang tidak dapat visa untuk mengerjakan haji. Kita sedia maklum dengan kekangan-kekangan semasa yang berlaku sekarang ni. Janganlah bersedih. Jangan bersedih. Tak dapat, kita fikirkan hikmah yang Allah bagi pada kita. Tak dapat mengerjakan haji, banyak lagi ibadat-ibadat lain yang boleh kita lakukan, yang boleh lagi kita tunaikan. Jangan kita bersedih bagi mereka yang tidak dapat mengerjakan haji, yang telah pun berusaha. Saya dapat maklum juga rakan-rakan kita ada sebahagian yang nak mengerjakan haji tak dapat disebabkan tidak lepas masalah visa dan seumpama dengannya. Jadi kalau kita, bagi mereka tidak mengerjakan haji ini, disunatkan mereka melaksanakan juga ibadat korban. Kita boleh melaksanakan ibadat korban yang kita sedia maklumlah pada hari raya Aidul Adha yang akan disambut nanti insya-Allah. Yang kita sedia maklum bulu tanduk tu semuanya dah dikira amal, mereka berkorbanlah. Jadi pada sinilah istilah pengorbanan tu tadi, pengorbanan tu adalah satu istilah yang sangat besar. Kalau kita lihat dalam falsafah ibadat korban tu bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS yang turut digelar sebagai Abul Anbiya, nak mengorbankan siapa? Anak dia, Nabi Allah Ismail AS, sehinggalah diganti oleh seekor kibas yang menjadi korban akhirnya. Nak menunjukkan apa? Pengorbanan tak adalah satu perkara yang besar. Kita nak berkorban ni, orang kata kita bukanlah berkorban, istilah pengorbanan tu tadi. Allah kata apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu ni akan mencapai al-birra, kebajikan, sehinggalah kamu ni menafkahkan atau membelanjakan
mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu sukai. Ini orang kata tingkatan pengorbanan. Jadi pengorbanan ini ada satu perkara yang besar yang perlu kita rasai di dalam jiwa kita. Nakkan sesuatu, mesti ada pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan, maka orang panggil tidak ada kejayaan tu. Bagaimana kita nak dapat. Jadi istilah pengorbanan adalah satu perkara yang perlu dihayati. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu dahulu kita punya perbincangan pada sesi kali ini. Jadi saya boleh rumuskan 3 perkara lah di dalam perbincangan kita kali ini. Yang pertama adalah fadilat 10 awal Zulhijjah, di mana gandaan beramal di dalamnya. Begitu juga terdapatnya puasa hari Arafah, yang puasanya di mana menghapuskan setahun yang datang dan yang sebelumnya. Begitu juga tentang ibadat haji, para hujaj kita yang telah tiba di kota Makkah bagi menunaikan ibadat haji. Saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat menjalani ibadat haji, dan fokuslah kepada ibadat tersebut. Tinggalkan dulu sebentar. Ini dunia tanpa sempadan, tapi kena ingat fokus kita telah membelanjakan ribuan ringgit, tidak lain dan tidak bukan. Ada yang ratusan ribu pun ada. Saya yakin ada. Dia telah menyekap puluhan ribu, ratusan ribu, meninggalkan anak dan isteri, kaum keluarga dan sebagainya. Tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai mardatillah. Jadi fokuslah kepada ibadat haji. Dan yang ketiga adalah ibadat korban yang akan dilaksanakan. Bagaimana yang mereka yang mampu, maka laksanakanlah ibadat korban. Di mana banyak yang boleh kita ambil daripada ibadat korban ni tadi. Falsafah persaudaraan sesama umat Islam, membantu di antara orang yang menghubungkan di antara orang yang orang kata orang yang mempunyai lebihan harta dengan juga orang yang fakir dan miskin. Jadi ini antara ibadat-ibadat yang boleh kita mengambil ibrah daripada yang ada, yang wujud di dalam bulan Zulhijjah. Jadi saya rasa sekadar itulah dahulu perbincangan bagi sesi kali ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Aku li qauli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.